Salam sejahtera, Anda bersama saya Salvin Saribun untuk berita Bonito TV malam ini. Setelah 2 hari tanpa sebarang kes, Sabah mencatatkan 6 kes baru COVID-19 hari ini. Daripada 6 kes yang dilaporkan hari ini, 4 direkodkan di Kota Kinabalu, manakala masing-masing 1 kes di Tuaran dan Kinabatangan. Ini menjadikan jumlah kumulatif COVID-19 di Sabah meningkat kepada 337 kes setakat ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal mengarahkan semua 300 individu termasuk 34 kanak-kanak dan 13 bayi yang dikuarantin di Pusat Kuarantin Program Perumahan Rakyat PPR Bubul Ria sempurna agar dipindahkan ke hotel berdekatan yang lebih selesa. Tindakan pantas Ketua Menteri yang juga ahli Parlimen sempurna selepas mendengar keluhan mengenai kekurangan kemudahan di PPR Bubul Ria memberi kelegaan kepada mereka yang dikuarantin di PPR itu. Setiausaha Bahagian Parti Warisan Sabah Sempurna, Husman Mastal berkata, arahan serta-merta yang diberikan Ketua Menteri itu jelas membuktikan keprihatinannya terhadap masalah rakyat di peringkat akar umbi. Atas dasar tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat, Ketua Menteri mengarahkan ke semua individu termasuk kanak-kanak dan bayi di pusat kuarantin PPR Bubul dipindahkan ke Sifes Hotel semalam. Difahamkan ada antara individu yang dikuarantin di pusat kuarantin PPR Bubul Ria itu tiba pada 15 Mei dari Semenanjung Malaysia. Berdasarkan kenyataan Pengarah Kesihatan Sabah Datu Dr. Christina Rundi semalam, sehingga kini 8,032 orang menjalani arahan kuarantin di rumah. Manakala 2,788 orang menjalani kuarantin di 44 buah pusat kuarantin di seluruh Sabah. Apa tindakan diorang sekarang? Jangan samakan pusat kuarantin dengan rumah sendiri atau hotel. Itu ingatan Pengarah Kesihatan Sabah Datuk Dr. Christina Rundi kepada orang ramai. Beliau memaklumkan perkara itu susulan terdapat pelbagai aduan di media sosial mengenai keadaan pusat kuarantin di negeri ini. Dalam satu kenyataan, Datuk Dr. Christina berkata, pusat kuarantin yang disediakan di Sabah bukanlah dibina khas sebagai pusat kuarantin dan tidak sepatutnya disamakan dengan rumah sendiri atau hotel. Kebanyakan pusat kuarantin adalah asrama sekolah, tempat tinggal guru pelatih, rumah rehat kerajaan atau rumah program perumahan rakyat PPR. Jelasnya semua pihak yang terlibat dalam pengurusan di pusat kuarantin telah mengambil maklum mengenai aduan-aduan tersebut dan berusaha membuat penambahbaikan. Tambahnya, wabak COVID-19 adalah suatu krisis yang tidak diduga dan berharap agar semua individu dalam siasatan PUI yang ditempatkan di pusat kuarantin dapat melihat gambaran yang lebih besar dan sentiasa berfikiran positif. Menurut beliau, setakat semalam, 2,788 individu dikategorikan PUI sedang menjalani kuarantin di 44 buah pusat kuarantin di seluruh negeri. Manakala 8,032 orang sedang menjalani perintah kuarantin di rumah. Mengulas lanjut isu itu, Datu Dr. Christina berkata, pelbagai aduan berkaitan ketidakselesaan di pusat kuarantin antara perkara yang mengganggu kelancaran tugas Jabatan Kesihatan Negeri Sabah untuk melaksanakan tugas yang jauh lebih penting seperti melakukan siasatan dan menganalisa penularan wabak itu di Sabah. Sehubungan itu, beliau menasihatkan orang ramai yang ditempatkan di pusat kuarantin supaya melihat keperluan menjalani kuarantin daripada sudut pandangan yang lebih luas dan bukannya berpaksikan kepada ketidakselesaan individu semata-mata. Menurutnya, setiap individu perlu bermuhasabah diri dan bertanya apakah sumbangan mereka dalam membantu membendung penularan wabak COVID-19. Maksudnya, mereka faham bahawa kuarantin ini adalah satu cara bagaimana mereka membantu di dalam kita membendung wabak COVID-19 itu. Dan itu apa yang kita mau mereka lihat. Kita juga mau orang-orang yang berada di tempat kuarantin untuk melihat bahwa ini bukan sesuatu yang kita semua rela lah. Lihat saja kepada mereka-mereka yang bekerja, memberi makan, membersihkan, mengurus itu kan.
lihat kepada yang itu. Itulah the bigger picture. The bigger picture is not you in a quarantine center. The bigger picture is everybody working together to try to contain this wabak. So please teach people how to look at the bigger picture and not just look at individual punya ketidakselesaan yang pun tidak lama, mungkin 14 hari atau kurang daripada masa itu dia berada di pusat kuarantin. Tetapi bagi mereka yang menjaga pusat kuarantin itu, mereka yang terpaksa bekerja semasa wabak ini, itu adalah satu pengorbanan yang besar untuk diorang. Universiti Malaysia Sabah UMS menghasilkan ruang persempelan COVID muda alih dengan kos RM20,000 seunit yang disumbangkan kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Reka bentuk ruangan yang kedap udara membolehkan petugas kesihatan untuk mengambil sampel daripada orang ramai dengan menggunakan peralatan perlindungan diri PPE yang minima. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin berkata, kemudahan ini adalah yang pertama dihasilkan UMS dan pihaknya merancang untuk membina 4 lagi ruangan sebegini untuk digunakan di universiti itu dan diedarkan ke tempat lain. Katanya adalah menjadi tanggungjawab UMS untuk menghasilkan ruangan sebegini bagi membantu usaha kerajaan memerangi penularan wabak COVID-19 di negara ini. Ciri-ciri yang perlu dinyatakan di sini ialah positive pressure yang ada di dalam itu supaya keadaannya selamat dan juga selesa untuk bekerja, dan juga beberapa ciri-ciri yang lain yang perlu telah pun saya nyatakan dalam ucapan tadi. Saya berharap semoga ini merupakan satu sumbangan dan juga merupakan tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh Universiti Malaysia Sabah. Terima kasih. Pergerakan lebih 1,000 pelajar UMS yang masih berada di kampus akan diselesaikan sebelum Hari Raya Aidilfitri dan Pesta Keamatan. Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin berkata, pelajar akan dihantar pulang ke daerah masing-masing setelah selesai menjalani ujian saringan COVID-19. Setakat semalam, kluster IPT Sabah merekodkan 5 kes termasuk 3 pelajar UMS dan 2 kes pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris yang baru pulang ke Sabah dari Semenanjung Malaysia. Khususnya kepada Sabahan berlaku. Dan kami telah aturkan pergerakan untuk pulang ke negeri ke daerah masing-masing lah. Dan setelah kita ambil ujian swab dan semuanya adalah negatif yang kita lepaskan, tak ada masalah. Berapa lagi yang tinggal di kampus? Ada lagi dalam 1,000 lebih, begitu. Dijangka bila akan pengantaran akan berakhir? Dijangka akan selesai, kita pastikan sebelum raya lah. InsyaAllah, dan sebelum Pesta Keamatan jugalah. Dua-dua ni merupakan perayaan penting di negeri Sabah ini. Semua 2,232 pelajar Kolej Matrikulasi Labuan akhirnya kembali ke kampung halaman masing-masing di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Kumpulan terakhir 154 pelajar menaiki 8 bas ke Tawau Sabah melalui Terminal Feri Labuan pagi semalam. Penghantaran pulang pelajar-pelajar yang terkandas untuk pulang ke rumah masing-masing adalah hasil usaha Jawatankuasa Pengurusan Bencana Labuan, Kementerian Pendidikan dan Polis Labuan sejak 2 Mei lalu. Sejak penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac lalu, Kolej Matrikulasi Labuan mempunyai jumlah pelajar paling ramai yang terkandas di Pulau Bebas Cukai itu. Diikuti Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMS KAL dengan 1,098 pelajar dan Institut Latihan Perindustrian dengan 39 pelajar. Pengerusi Jawatankuasa Bencana Labuan, Dr. Fari Akmal Osman berkata, kesemua pelajar kolej berkenaan dihantar pulang dalam tempoh 16 hari agar mereka dapat kembali bersama keluarga. Manakala seramai 48 pelajar UMS KAL dihantar pulang ke Bintulu melalui pesawat penerbangan Malaysia hari ini, manakala 220 lagi masih menunggu kebenaran Kerajaan Sabah. Sementara itu, 232 pelajar Pusat Pengajian Tinggi dari Labuan yang masih terkandas di kampus masing-masing di Semenanjung Malaysia tiba melalui penerbangan sewa khas Malaysia Airlines 15 Mei lalu dengan 111 daripadanya kini dikarantin di Pusat Giat Mara dan Institut Latihan Industri.
Ketua Menteri menerima kunjungan hormat daripada pasukan petugas khas negara di pejabat beliau petang tadi. Kunjungan berkenaan diketuai Panglima Angkatan Bersama Lieutenant Jeneral Datuk Yazid Arshad dan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman Datuk Seri Asril Sani Abdullah Sani. Turut hadir Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas dan Panglima 5 Division Infanteri Major Jeneral Datuk Muhammad Hafizuddin Jantan. Dalam pertemuan selama kira-kira sejam itu, Muhammad Syafiee membincangkan tentang kawalan keselamatan di Sabah bersama keempat-empat pegawai tertinggi pasukan beruniform negara itu. Seorang jururawat masyarakat maut selepas kereta yang dipandunya bertembung dengan kenderaan pacuan 4 roda di Kampung Nukahan, kilometer 28, Jalan Beaufort Menumbuk semalam. Ketua Polis Daerah Beaufort DSP Azmir Abdul Razak berkata, mangsa Siti Zahara Jeris alias Idris, 34, disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pegawai perubatan Hospital Kuala Penyu. Beliau berkata ketika kejadian mangsa sedang dalam perjalanan dari Beaufort menuju ke Kuala Penyu sebelum bertembung dengan kenderaan itu dari arah bertentangan. Menurut DSP Azmir, siasatan awal di lokasi mendapati kemalangan berlaku apabila kenderaan mangsa gagal memotong 2 kenderaan di hadapannya. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Saudara, jika hendak mimpi menjadi kenyataan, anda hendaklah bangkit dari tidur yang lena. Salbino Saribun, BTTV.